Okey, selamat pagi kepada semua murid. Selamat hadir ke PPR Sains kali ke-40 secara atas Google Meet. Okey, jadi hari ini kita akan sambung untuk buat ulang kaji bab 7. Okey, selamat pagi. Okey, bab 7 udara. Okey. Dan seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu semua pada Jumaat minggu lepas, okey, untuk Jumaat yang akan datang kita juga akan buat ulang kaji dan minggu depan kita juga akan buat ulang kaji. Okay, kenapa? Kerana selepas minggu depan kamu akan ada peperiksaan, okay, peperiksaan akhir tahun. So that's why cikgu sekarang cikgu akan buat ulang kaji satu topik dengan satu topik lah. Okay. Jadi kita lihat muka surat 92 dalam buku kerja kamu. Okay, kita lihat konsep penting dekat sini. Okay, apa itu udara? Okay, udara di sini kita boleh nampak dia adalah satu campuran gas. Okay, satu campuran gas seperti oksigen, karbon dioksida dan nitrogen. Okay, tiga jenis udara ini, tiga jenis gas ini, dia merupakan gas yang paling banyak dalam dunia ini. Okay, sebenarnya selain daripada tiga gas ini, dia mempunyai gas-gas nadir, gas yang lain lagi. Okay. Okay, lepas tu, dalam udara ini ada satu perkara lagi yang penting iaitu kita karbon dengan kita oksigen. Kita karbon adalah rujuk kepada kitaran untuk karbon dioksida, untuk karbon monoksida. Okay? Jadi segala yang ada berkaitan dengan karbon ni, kita katakan dia adalah kita karbon. Okay? Okay, jadi untuk murid yang baru masuk, cikgu sedang berada dalam muka surat 92 dalam buku kerja. Okay. Lepas tu, dalam kita karbon ni, apa benda karbon ini yang begitu penting? Kalau kamu ada lihat kepada jurnal-jurnal ataupun kamu ada lihat kepada semua tentang sains ni, semua benda hidup dalam dunia ini ada karbon. Semua benda hidup dalam dunia ini ada karbon. Kenapa katakan semua benda hidup dalam dunia ini ada karbon? Jika ambil contohnya, misalnya manusia ini sebenarnya juga ada karbon. Jadi segala benda yang dekat dunia ini, dia ada karbon ni, bila dia dibakar, dia akan jadi hitam. Dia akan jadi hitam. Itu adalah satu ciri-cirinya tentang karbon. Apabila bakar ini, kita telah belajar kan. Kalau kita bakar sesuatu, sebenarnya ia melakukan tindakan kimia. Tindakan kimia. Masih ingat apa yang kita telah belajar dalam sepatian dengan campuran. Sepatian adalah tindakan kimia. Campuran dia hanya fizikal saja. So kita karbon ni dia rujuk kepada banyak ini. Jadi macam mana daripada tumbuhan dia dimakan oleh manusia, haiwan, lepas tu macam mana dia ciptakan karbon ni balik kepada tumbuhan. Jadi ini adalah merupakan satu kitaran. Lepas tu oksigen ni, oksigen ni dia macam lawan dengan karbon dioksida lah. Macam mana daripada tumbuhan itu dia melepaskan oksigen itu dan dia kita ke manusia, ke pembakaran semua itu, lepas tu kita balik ke tumbuhan adalah dalam sebagai karbon dioksida. So jadi ini adalah perkara yang kita boleh nampak dalam sini. Itu adalah tentang udara. Lepas tu kita lihat di sini, udara adalah untuk apa? Udara adalah untuk respirasi dan fotosintesis. Respirasi adalah macam kita lah, kita bernafas, kita hidup. Ini respirasi. Kalau untuk tumbuhan, dekat masa yang dia tidak ada cahaya matahari, dia menjalankan respirasi. Kalau dia ada matahari, dia menjalankan fotosintesis. Jadi tumbuhan dia ada dua ini. Dia boleh switch. Jadi memang juga ada ahli saintis mengaji tentang sama ada manusia pun boleh menjalankan fotosintesis kah? Kalau manusia boleh menjalankan fotosintesis, apa maksudnya?
bermaksudnya manusia ini tak perlu makan lagi lah. Kenapa? Kerana dia demo di bawah matahari, dia boleh mendapatkan semua bekalan. Dia boleh mendapatkan bekalan karbohidrat. Dia boleh mendapatkan bekalan karbohidrat. Lepas tu yang kedua, udara adalah penting untuk pembakaran yang memerlukan oksigen, bahan api dengan haba. Jadi oksigen merupakan salah satu faktor yang penting dalam sesuatu pembakaran. So, jadi menggunakan konsep tiga bahan dalam pembakaran itu, jadi macam mana kita boleh memadamkan api adalah salah satu kita adalah ambil salah satu bahan keluar iaitu mungkin oksigen. Ataupun bahan api, ataupun haba. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang kita mesti tahu dan supaya kita boleh macam mana kita lebih alert dan kita tahu macam mana mengawalkan api ataupun pembakaran. Okay, lepas tu yang kita boleh nampak adalah ketiga adalah untuk alat pemadam api seperti pemadam api karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah untuk apa? Karbon dioksida ini kewujudan dia adalah untuk mengurangkan oksigen. Jadi dia mengambil oksigen supaya kebakaran itu tidak berlaku ataupun tidak dapat diteruskan. Dia tidak dapat diteruskan. Kenapa? Kerana oksigen sebagai salah satu puncanya tiada sudah. Okay. Lepas tu, yang terakhir, berlakunya pencemaran udara seperti kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon dan hujan asid. Udara ini juga boleh menyebabkan berlakunya seperti ini. Okay. Ada gas-gas yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ada yang akan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau adalah disebabkan oleh gas apa? Adalah karbon dioksida. Kenapa? Kerana karbon dioksida dia boleh merangkapkan haba. So, jadi bila dekat dunia ini semakin banyak karbon dioksida, okay, ia akan menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Okay, dia akan menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Okay, dan ahli saintis telah mengaji bahawa daripada beberapa juta tahun yang lalu, kandungan karbon dioksida dekat dunia ini adalah sangat kurang. Bukan macam sekarang ini, dia sudah jadi banyak sikit sudah. So, jadi that's why karbon dioksida merupakan salah satu faktor menyebabkan suhu bumi kita meningkat. Okay? Lepas tu hujan asid ada gas-gasnya sendiri. Okay? Okay. Lepas tu kita lihat apakah udara. Udara terdapat di sekeliling kita. Tahukah anda komposisi udara? Okay, udara yang kita sedut ke dalam paru-paru dan karbon dioksida yang dihempus merupakan sebahagian daripada udara. Paham pencemar yang berbahaya kepada kesihatan kita juga terkandung dalam udara. Termasuk apa? Termasuk virus COVID lah hari ini. Dia juga dalam udara. Dia boleh tersebar dalam udara. Kenapa dia boleh dekat dalam udara? Kerana dia kecil, dia sangat kecil, dia ringan. Jadi dia boleh terapung dalam udara. Dia boleh terapung. Akhirnya memang dia akan mendap lah, dia akan jatuh ke lantai. Tapi dia boleh terapung. Dia boleh terapung. Dia tak macam burung. Burung dia boleh terbang sendiri. Tapi virus COVID ini dia tidak dapat terbang sendiri. Dia menggunakan apungan, daya apungan dia. Okay? Jadi akhirnya dia memang akan jatuh ke lantai lah. So that's why ini adalah satu perkara yang sangat penting kalau kepada siapa kamu yang suka agak sains ni, kamu boleh kaji, kamu boleh tahu, kamu boleh baca banyak artikel ini dalam internet. Okay? Okay, lepas tu kita lihat lagi, sambung nota Bestari. Muka surat 93 dalam buku kerja anda. Okay, komposisi udara.
Udara merupakan satu campuran nitrogen, iaitu 78% adalah nitrogen, oksigen adalah 21%, dan karbon dioksida adalah 0,03%. Bayangkan, 0,03% dunia kita sudah panas macam ni. Kalau dia meningkat sampai 1%, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Lepas tu, gas nadi dan lain-lain adalah 0,97%. Dalam lain-lain itu ada habuk, ada wap air, ada mikroorganisma. Mikroorganisma ini memang termasuk virus lah semua itu. Okay? So, jadi ini adalah dalam komposisi udara yang kamu perlu sangat jelas. Kamu perlu sangat jelas dan kamu perlu ingat. Dalam komposisi udara, ada apa? Nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Itu adalah yang utama. Lepas tu ada apa lagi? Gas nadir. Okay? Lepas gas nadir ada apa lagi? Ada lain-lain. Lain-lain itu adalah apa? Ada habuk, ada wap air. Semua ini kamu mesti ingat dengan baik. Kamu mesti ingat. Kenapa? Kerana dia sangat penting untuk bila kamu jawab soalan dalam peperiksaan nanti. Okay, lepas tu, kita karbon dan kita oksigen. Okay, kita karbon mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Proses-proses yang membebaskan karbon dioksida ke udara termasuk respirasi, pernafasan, pembakaran dan perebutan. 3. Okay, respirasi itu adalah pernafasan. Itu pertama. Kedua adalah pembakaran. Ketiga adalah penrebutan. Sesuatu benda itu rebut, dia juga akan membebaskan karbon dioksida. Kenapa? Kerana dia dimakan, diuraikan oleh mikroorganisma. Dan mikroorganisma ini dia membebaskan karbon dioksida. Okay, lepas tu yang ketiga, kita oksigen mengekalkan kandungan gas oksigen dalam udara. Dia mengekalkan kandungan gas oksigen dalam udara. Proses-proses yang menggunakan oksigen termasuk respirasi atau pernafasan, pembakaran, perebutan dan pengaratan. Dia memang menggunakan oksigen. Okay, lepas tu kita lihat lagi tentang kesan rumah hijau. Okay, pembasmian hutan secara berleluasar menyebabkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera meningkat menyebabkan kesan rumah hijau. Cikgu besarkan dia lagi lah. Okay. Menyebabkan kesan rumah hijau dan pemanasan global. Okay, jadi ini adalah tentang kesan rumah hijau lah. Okay. Kesan rumah hijau kalau kamu lihat di sini, pemanasan global merupakan salah satu. Okay, pemanasan global menyebabkan ais di kutub udara dengan selatan mencair dan seterusnya menyebabkan paras air laut meningkat. Naik. Kawasan rendah di tepi pantai ditenggelami oleh air. Okay. Lepas tu, syarat-syarat pembakaran. Pembakaran ialah satu proses penggabungan bahan bersama oksigen secara kimia. Proses ini menghasilkan haba dan cahaya. Pembakaran hanya akan berlaku dengan kehadiran bahan api, oksigen dan haba. Okay. Ketiga, jika pekalang oksigen dan bahan api atau haba diputuskan, kebakaran tidak akan berlaku. Okay, kebakaran tidak akan berlaku. Prinsip tersebut digunakan untuk memadamkan api kebakaran. Jadi ini adalah tentang syarat kebakaran. Kamu pun perlu jelas mesti ada 3, ada bahan api, oksigen dengan haba. Okay? Lepas tu,
Pencemaran udara dan kesannya. Pencemaran udara ialah penambahan bahan cemar ke udara yang mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Okay. Kedua, kesan-kesan pencemaran udara termasuk asap, jerebu, debu dan jelaga. Mengaburkan pandangan, menyebabkan kesesakan nafas, mengotori bangunan jadi kotor lah, menyebab kabut dan mengurangkan proses fotosintesis. Bayangkanlah kalau udara semua kabut itu, macam mana cahaya matahari sampai ke tumbuhan? Itulah mengurangkan proses fotosintesis. Jadi bila dia mengurangkan proses fotosintesis, apa akan berlaku? Akan kurang oksigen akan terhasil dan lebih banyak karbon dioksida yang terkumpul lah. Okay. Lepas tu yang B, gas berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida larut dalam air hujan membentuk hujan asid yang menghakis bahan besi, merendahkan pH tanah dan sumber air dan menjadikan tanah tidak subur. Jadi ini merupakan salah satu faktor lah menyebabkan tanah tidak subur. Dan dia juga menghakis, dia menghakis besi, dia menjadikan macam kereta cepat berkarat, dan dia akan menghakiskan dinding bagi bangunan juga. Okay? Lepas tu yang terakhir, kesan rumah hijau dapat dikurangkan dengan menanam lebih banyak pokok hijau yang dapat menyingkirkan karbon dioksida daripada udara dan menghalang pembakaran terbuka. Jadi ada dua. Satu adalah menanam lebih banyak tumbuhan hijau. Kedua adalah menghalangkan kebakaran terbuka. Okay? Okay? Jadi kita sekarang akan pergi kepada muka surat 104. Okay? Okay, sila buka kepada muka surat 104. Kita akan mula pinjam praktis pengukuhan ketujuh. Okay? Okay, kita lihat bahagian A. Muka surat 104. Kita lihat bahagian A. Antara proses berikut, yang manakah membebaskan oksigen? Yang mana membebaskan oksigen? Respirasi. Respirasi membebaskan karbon dioksida. Kebakaran membebaskan karbon dioksida. Pengangkatan, dia menggunakan oksigen. Dia tidak membebaskan apa-apa. Tapi fotosintesis membebaskan oksigen. Okay? Fotosintesis. Okay? Lepas tu soalan kedua. Fenomena yang manakah menyebabkan peningkatan suhu dunia? Okay? Fenomena yang mana? Adalah kesan rumah hijau. Okay? Kesan rumah hijau. Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan apa? Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan sinar UV lebih banyak masuk ke bumi. Jadi apa kesan sinar UV? Sinar UV boleh menyebabkan kulit kita menjadi kulit kanser. Dan menyebabkan kulit kita itu menubur kanser lah. Jadi itu adalah salah satu bahaya sinar UV. Dan sinar UV itu adalah salah satu yang menyebabkan kita menjadi hitam lah. Kalau kamu selalu jemur di bawah matahari, dia akan hitam. Kenapa? Kerana kulit dia mengeluarkan unsur-unsur hitam tu untuk melindungi kamu. Kenapa? Kerana kalau tidak, sinar UV ini akan menyebabkan kita mendapatkan kanser kulit. Okay? Okay, yang soalan ketiga, gas yang manakah menyebabkan pemanasan global? Gas yang manakah? Adalah karbon dioksida. Adalah
karbon dioksida. Okey? Tak susah kan? Sangat jelas. Okey, soalan keempat, proses yang manakah membebaskan karbon dioksida dalam kita karbon? Yang mana membebaskan? Proses yang mana membebaskan adalah respirasi. Transpirasi dengan kondensasi bukan proses kimia. Fotosintesis dia membebaskan oksigen. Respirasi, pernafasan, dia membebaskan karbon dioksida. Okey, soalan 5. Antara yang berikut, yang manakah merupakan cara yang paling baik untuk mengurangkan kesan rumah hijau? Baru kita belajar tadi kan. Pertama adalah menanam lebih banyak pokok. Okay. Menggunakan kenderaan awam boleh? Boleh. Kenapa? Kerana kalau kita semua gunakan kenderaan awam, bermaksudnya kurang kenderaan peribadi. Jadi di sana dia juga akan mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Lepas tu menggunakan produk bebas CFC, ini hanya adalah untuk mengurangkan penipisan lapisan ozon. Ini bukan untuk kesan rumah hijau. Okey. Yang keempat, mengita semula bahan buatan kayu. Ini tidak. Ini hanya mengurangkan apa? Ini hanya akan mengurangkan pembalakan saja. Pembalakan. Okey. Okey, jadi jawapan dekat sini adalah A. 1 dengan 2. Okay, jawapan di sini adalah A. 1 dengan 2. Okay, jadi kita lihat lagi sambung bahagian B. Okay, soalan 1 A. Raja 1 menunjukkan komposisi udara. Okay, komposisi udara. Okay, jadi pada raja 1 labelkan gas Y dan Z menggunakan perkataan berikut. Yang Y ini adalah apa? Yang Y ini adalah gas adalah karbon dioksida. Adalah karbon dioksida. Lepas tu yang terbanyak ini adalah apa? Adalah nitrogen. Yang kedua banyak ini adalah apa? Ini adalah oksigen. Yang ketiga banyak ini adalah gas nadir dan lain-lain. Gas nadir dan lain-lain dia banyak daripada karbon dioksida. Tapi kalau kita pisahkan gas nadir kepada satu-satu individu, sebenarnya dia kurang lagi daripada karbon dioksida. Okay, so jadi itulah dekat sini kenapa lain-lain ini dia nampak lebih banyak sikit daripada karbon dioksida. Okay. Lepas tu B, lengkapkan pernyataan di bawah. Pembakaran adalah satu proses penggabungan bahan api bersama gas apa? Gas oksigen. Gas oksigen. Secara kimia, proses ini menghasilkan haba dan karbon. Bukan. Sorry. Proses ini menghasilkan haba dan cahaya. Jadi kena berhati-hati dekat sini ya. Dia menghasilkan haba dan cahaya. Okay. Ini adalah perkara yang mesti berhati-hati. Kalau tidak, selalunya kita akan fikirkan karbon dioksida. Jadi murid-murid perlu hati-hati untuk jawapan ini ya. Dia menghasilkan cahaya, bukan karbon dioksida. Hampir cikgu sudah lupa. Tadi baru kita ulang kaji tentang ini kan. Dia okay. Sorry ya, cikgu jawab satu call dulu.
daripada pengetuan tadi. Okay. Jadi kita sambung. Muka surat 105. Okay, bahagian C. Bahagian C. Okay, soalan 2A. Raja 2.1 di bawah menunjukkan pencemaran udara disebabkan oleh kenderaan bermotor. Okay, cadangkan bagaimana pencemaran udara tersebut dapat dikurangkan. Kamu kena cadangkan. Okay. Berkongsi kereta. Berkongsi kereta juga dapat gunakan basikal bagi menggantikan kenderaan bermotor dan berjalan kaki. Sekiranya perlu ke tempat berhampiran. Okay. Jadi ini adalah apa yang kita boleh buat lah. Okay. Adapun kamu boleh tambah lagi, gunakan kenderaan awam. Itu juga salah satu jawapan. Okay. Apa yang jawapan yang cikgu bagi kamu di sini adalah jawapan contoh daripada buku kerja. Dia adalah jawapan contoh. Okay. Jadi kalau tempat yang dekat itu kita boleh berjalan kaki. Dan kalau tidak sangat jauh itu kita boleh gunakan basikal. Jadi that's why kalau kamu lihat dekat negara-negara yang maju itu, kamu boleh nampak banyak mereka masih menggunakan basikal seperti dekat Eropah, dekat Jepun. Jepun cikgu pernah sampai sana dulu. Memang mereka gunakan basikal. Mereka ada jendantas itu yang boleh naikkan basikal. Ada jalan untuk basikal itu naik. That's why kalau kamu boleh nampaklah dekat negara-negara yang maju ini, mereka memang akan menggunakan pelbagai cara yang lain selain daripada kereta. Okay? Lepas tu, B. Kini kejadian jerebu telah menjadi satu bencana alam kepada negara kita seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.2. Macam selalulah setiap tahun negara kita akan dilandangi oleh jerebu. Kecuali tahun lepas lah. Kenapa? Kerana COVID mereka tidak dapat bekerja jadi tidak ada jerebu. Tapi tak tahu macam mana tahun ni. Cadangkan 4 cara untuk mengelakkan masalah kesihatan semasa kejadian jerebu. Apa cara kita boleh elakkan pembakaran terbuka, kurangkan aktiviti luar. Jadi murid, ini adalah jawapan yang disebabkan kalau sudah ada jerebu, dia bukan suruh kamu elakkan jerebu. Dia hanya adalah suruh kamu macam mana cara elakkan masalah kesihatan. Jadi kalau ada jerebu, kita jangan lagi ada pembakaran terbuka lah. Dan kita perlu kurangkan aktiviti luar dan pakai penutup hidung semasa berada di luar rumah. Macam sekarang lah, kerana COVID kita pun kena pakai pelitup muka. Dan tutup semua pintu dan tingkap rumah.
Ini adalah masa jerebu ah. Tapi kalau masa COVID ini kita kalau boleh buka semua. Kenapa? Biar udara mengalir. Okay? Jadi ini adalah jawapannya. Okay. Lepas tu soalan C. Kita membelanjakan banyak wang untuk membeli pelitup muka semasa jerebu yang kerap berlaku di negara kita setiap tahun. Dengan menggunakan bahan-bahan yang diberi di bawah, reka ciptakan satu pelitup muka di rumah untuk kegunaan semasa jerebu. Lakarkan dan labelkan reka bentuk anda dalam ruangan yang disediakan. Okay, 3 helai tisu, 2 gelang getah tebal, dua jalur gelang tebal, 2 gelang getah, 1 jarum dan 1 benang. Okey. Jadi sekarang cikgu akan bersama-sama dengan kamu untuk lukislah. Lukiskan satu penutup muka itu. Okey. Okey. Mula-mula gunakan kertas tisu. Ini kertas tisu lah. Okay. Lepas itu, kertas tisu ni kita akan lipat-lipatkan dia. Lipat-lipatkan dia lah. Supaya kenapa? Kerana supaya dia boleh merangkumi mulut hidung kita. Itu dia. Lepas tu macam mana? Ada gelang getah yang tebal. Gelang getah yang tebal. Kenapa gelang getah yang tebal letak sini? Supaya gelang getah itu boleh letak ke dalam. Okay? Letak di tepi itu. Okay. Ini gelang getah lah. Lukisan dia pun tak cantik. Okay. Ini adalah gelang getah. Okay. Jadi sekarang okay. Sekarang cikgu boleh tulislah. Okay. Ini adalah kertas tisu. Ini adalah kertas tisu.
Dan ini adalah gelang getah. Ini adalah gelang getah. Okey. Lepas tu ini yang segi 4 ini adalah gelang getah tebal. Dan dalam sini ini ada garis-garis ni. Ini adalah apa? Ini adalah jahitan benang. Dalam sini adalah jahitan benang. Dia jahit supaya dia pelitup muka ini, tepi itu dia kukuh. Okay? Dia lekat berada dekat sana. Okay? Tu guna komputer lukis. Kamu guna pembaris dengan pensel lukis lagi senang. Okay? Jadi kita sampai sini saja. Ada apa-apa masalah? Apa soalan nak tanya? Ada apa-apa masalah? Tak ada. Okay. Okay, terima kasih kepada respon anda semua. Okay, jadi kita sampai sini saja untuk ulang kaji hari ini. Dan sekejap lagi cikgu akan bagi kamu link quiz, iaitu quiz dalam Google Form. Ingat, jawab quiz tersebut. Lepas habis, snapshotkan dia, screenshotkan dia, hantar kepada cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okay? Okay. Kalau tidak ada masalah, ya, Christian? Ada apa-apa masalah? Cikgu, yang terakhir sekali ada perkataan babai apa kita harus respon cikgu? Oh, jahitan benang. Ini Bukan, jahitan quiz. benang. Quiz. Ya? Yang terakhir sekali. Oh, yang terakhir sekali. Nanti quiz, cikgu akan bagi kamu link itu, kamu jawab dalam sana. Tak, kamu cakap sekali lagi. Cikgu tak dengar sangat jelas tadi. Kamu cakap? Quiz yang terakhir sekali itu ada perkataan the end. BM. The end. The end. Kamu kata yang apa yang cikgu tunjukkan sekarang enggak? Quiz, maksud saya tak ada lah cikgu. Itu saja. Kamu kata quiz yang cikgu akan bagi nanti? Ya. Quiz yang cikgu bagi nanti, kamu jawab dalam bahasa Melayu. Boleh sudah. Okey, baik cikgu. Okey ya? Kalau ada masalah, kamu boleh message cikgu. Boleh cikgu. Baik cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okey, jadi nanti ingat jawabkan quiz yang cikgu bagi, screenshot dan hantar. Okey, jadi kita sampai sini saja. Okey, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi Jumaat. Okay, bye-bye.